Bekas pembantu politik Mahathir penipu terbesar. KJ jumpa gadis pokok mohon maaf bagi pihak kerajaan. Mahathir dakwa Muhyiddin korup seperti Najib. Mat Sabu bersoal motif dakwa Guan Eng ketika PRN Sabah. Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan bekas setiausaha politiknya, Senator Muhammad Zahid Mat Arif, sebagai pembohong terbesar dalam politik Malaysia. Mengulas kenyataan Zahid yang mendakwa bekas Perdana Menteri itu sebagai individu yang tersenyum puas dengan langkah Sheraton yang menyaksikan kejatuhan Pakatan Harapan. Katanya, bekas pembantunya itu yang mahu menukar kerajaan tetapi gagal memujuknya untuk bersama. Zahid ini pembohong terbesar dalam politik di Malaysia. Dia dulu sokong Anwar Ibrahim, lepas tu tolak Anwar, kemudian sokong saya, lepas tu tolak saya. Cuma untuk kepentingan diri dia. Untuk itu dia sanggup bohong bermacam-macam. Ya, dia cuba nak guna saya untuk kepentingan dia. Pasal dia ada masalah, jadi saya tak dapat tolong. Saya kata, kita di Malaysia ni, kita ikut lunas undang-undang. Tak kira orang parti, kalau salah, salahlah. Tapi dia marah pasal itu. Dia nak cuba tukar kerajaan supaya dia selamat. Katanya dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini. Pada 7 September lalu, Zahid menafikan tuduhan menjadi pencetus langkah Sheraton yang menyaksikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Bagaimanapun, Zahid mengakui bersama pihak lain terbabit dalam gerakan menyekat Presiden PKR dan DAP serta mendakwa mendapat restu Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri. Zahid sebelum ini dikaitkan dengan pertuduhan rasuah yang dihadapi bekas pengerusi Felda, Isa Samad, berhubung pembelian sebuah hotel di Kuching. Dia didakwa menjadi perantara antara seorang pengarah di syarikat gagasan abadi bernama Ikhwan Zaidil dan Muhammad Isa. Zahid sebelum ini telah ditangkap oleh SPRM pada Ogos 2017 berhubung urusan pembelian hotel itu dan telah direman selama 8 hari. Dalam pada itu, Mahathir berkata, Zahid amat seronok bila kerajaan bertukar kerana berfikiran dia mungkin selamat. Dia kerjasama dengan Hamzah Zainuddin hendak jatuhkan Pakatan Harapan kerana kononnya Pakatan Harapan ini dikuasai oleh DAP. Ini tak benar sama sekali. Jadi kalau dia dapat tukar kerajaan, mungkin dia terselamat. Jadi untuk ini dia cuba nak pujuk saya, tapi saya tak pernah ikut dia, katanya. Mengulas mengenai dakwaan kononnya beliau mahu menghalang Anwar dan DAP, Mahathir berkata perkara itu tidak benar. Saya nak bagi Anwar kalah, nak bagi DAP jatuh. Semua itu tak benar. Saya tak ada masalah dengan DAP. Anwar ada masalah dengan saya. Saya tak ada masalah dengan dia, Anwar. Katanya, dia juga tidak mempunyai masalah untuk menangani DAP. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyampaikan permohonan maaf kerajaan kepada Viviana Musibin, ekoran kontroversi yang tercetus baru-baru ini. Berada di Kota Kinabalu pada hari UMNO mengumumkan calon mereka untuk pilihan raya negeri kali ini, Khairi berkata dia bertemu dengan remaja terbabit di Universiti Malaysia Sabah atau UMS. Permohonan maaf daripada kerajaan itu turut disampaikan Khairi kepada ibu bapa dan pelajar terbabit. Saya mohon maaf kepada beliau dan ibu bapa beliau bagi pihak kerajaan, ciapnya di Twitter. Bekas pemuda UMNO itu juga mencadangkan agar Viviana 18 untuk bekerjasama dengan Yayasan Inovasi Malaysia untuk membangunkan kampungnya dengan projek inovasi bagi pemeliharaan alam sekitar. Terdahulu, isu kesahihan Viviana bersusah payah memanjat pokok untuk membolehkan dia mendapat capaian internet dipertikaikan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zainul Abidin di Dewan Negara baru-baru ini lebih memburukkan keadaan Timbalan Menteri Keuangan Abdul Rahim Bakri yang menyalurkan maklumat berkenaan Viviana kepada Zahidi mempertahankan dakwaannya bahawa ketika pelajar terbabit memanjat pokok tiada peperiksaan berlangsung di UMS. Abdul Rahim yang juga ahli Parlimen Pudat bagaimanapun memadamkan kenyataannya yang dibuat di bidang sosial selepas mendapat kecaman orang ramai. Sebelum berlepas ke Sabah, Khairi sempat ditanya mengenai isu Viviana oleh wartawan channel News Asia Melissa Goh. Kata Khairi, ketika Perikatan Nasional berdepan cabaran di Sabah, kebodohan cara dua timbalan menteri terbabit menguruskan isu tersebut hanya menyukarkan lagi usaha kerajaan untuk mendapat kemenangan dalam PRN di negeri berkenaan.
Selepas Muhyiddin Yassin mengambil alih kerajaan, dia membuat perubahan struktur kerajaan yang pertama kali menyaksikan tiada jawatan timbalan Perdana Menteri. Sebaliknya, Muhyiddin melantik 4 Menteri Kanan yang merupakan jawatan lebih tinggi berbanding menteri lain biasa dan hanya satu tahap di bawah Perdana Menteri. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu melantik 2 pemimpin dari partinya dan masing-masing satu dari GPS dan UMNO bagi mengisi jawatan Menteri Kanan. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini pada Khamis lalu, Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang sangat lemah. He is very weak. He depends upon UMNO and PAS. Dia tak berani pun pilih timbalan Perdana Menterinya, katanya. Mahathir berkata, Muhyiddin juga gagal mengambil tindakan terhadap menterinya yang melanggar peraturan termasuk perintah kuarantin wajib COVID-19 kerana dia bergantung kepada UMNO dan PAS bagi meneruskan kelangsungannya sebagai Perdana Menteri. Dia sangat lemah. Dia bergantung pada UMNO dan PAS. Kalau dia ambil tindakan terhadap UMNO dan PAS, mereka akan keluar dan mereka kerajaan akan tumbang. Tetapi dia orang UMNO dan PAS pula ada masalah. Kalau dibagi Muhyiddin tumbang, dia pun tumbang juga. Jadi, ketika undi belah bahagian di parlimen dia, Muhyiddin dapat sokongan daripada UMNO apa semua, katanya dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini. Mahathir berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai tindakan yang akan beliau ambil sebagai Perdana Menteri jika anggota kabinetnya melanggar peraturan. Ia merujuk kepada isu Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Dr. Khairuddin Ahmad Razali yang gagal menjalani perintah kuarantin wajib selama 14 hari selepas pulang dari Turki Julai lalu. Khairuddin dikenakan denda sebanyak RM1,000 oleh Kementerian Kesihatan. Kemudiannya memohon maaf dan berikrar untuk mendermakan gajinya sejak bulan Mac hingga Ogos kepada tabung COVID-19. Pihak polis juga turut merakam keterangan pemimpin PAS itu selepas menerima aduan daripada orang ramai. Selain Khairuddin, 2 timbalan Menteri Kerajaan Perikatan Nasional telah mencetuskan kontroversi berhubung isu penuntut Universiti Malaysia Sabah UMS Viviana Musibin yang terpaksa memanjat pokok bagi mendapatkan capaian internet untuk menduduki peperiksaan dalam talian ketika Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zaidul Abidin dalam satu kenyataan di Dewan Rakyat berkata perkara itu tidak benar dan menyifatkan Viviana sebagai YouTuber yang cuba menarik populariti. Viviana dan keluarganya kemudian tampil menolak pertuduhan itu dan menunjukkan jadual peperiksaan yang diambilnya. Selepas sedar mendapat maklumat yang salah daripada Ahli Parlimen Kudat Abdul Rahim Bakri, Zahidi kemudian tampil memohon maaf kepada gadis berkenaan. Ketika polemik itu, Abdul Rahim pula menimbulkan kontroversi apabila mempertahankan dakwaan bahawa Viviana menipu sebelum memadam kenyataannya selepas itu. Sementara itu, Mahathir berkata, Muhyiddin berada dalam situasi yang sukar ketika ini bagi memastikan kerajaannya kekal. Jelasnya perjuangan yang dipegang oleh Muhyiddin sebelum ini sudah tiada lagi. Perjuangan dulu tak kira. Dia nak kira sokongan bagi dia. Sebab itu dia nampak kalau bersatu, jadi pelbagai kaum boleh dapat sokongan kaum India daripada Muhammad Azmin Ali punya orang. Jadi apa saja yang dilakukan adalah tentang untuk mengekalkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, bukan tentang perjuangan. Dia sekarang korup seperti Najib Razak pasal dia guna duit nak bagi jatuh kerajaan warisan di Sabah, katanya lagi. Parti Amanah Negara Amanah mendakwa pendakwaan ke atas Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng adalah usaha untuk menghalangnya daripada mengetuai parti itu pada pilihan raya negeri Sabah. Presidennya Muhammad Sabu berkata, sesiapa sahaja boleh didakwa di mahkamah jika terdapat bukti penglibatannya dengan gejala rasuah. Memerangi rasuah adalah agenda utama Pakatan Harapan dan indeks persepsi rasuah atau CPI meningkat mendadak di bawah pemerintahan Pakatan Harapan daripada kedudukan ke-61 kepada 51 negara paling tidak rasuah. Namun, dalam kes Guan Eng ini, adakah pendakwaan ketika musim pilihan raya ini satu usaha untuk menghalang beliau mengetuai kempen pilihan raya DAP di Sabah? Soal beliau menerusi kenyataan kepada media. Pada 7 Ogos lalu, Guan Eng yang juga Ahli Parlimen Bagan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan meminta suapan bagi membantu sebuah syarikat dilantik untuk melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang. Namun pada 11 Ogos pula, beliau dan isterinya Betty Chew Get Cheng serta ahli perniagaan Pang Lee Kun dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth, Pulau Pinang atas pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Guan Eng, Get Cheng dan Lee Kun masing-masing mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Azhari Abdul Hamid. Hakim membenarkan pasangan suami isteri itu dan Lee Kun masing-masing diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 16 Oktober ini untuk sebutan semula kes.
Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.